اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Amal بعد. Ya, bagi mereka-mereka yang selalu mendengar projek saya di masjid setiap hari Senin, minggu pertama dan minggu terakhir setiap bulan, saya rasa mereka boleh memahami gaya dan bentuk penyampaian saya. Cuma yang bedanya waktu di masjid itu saya yang pakai kitab, tuan hanya pakai telinga dan mata saja. Sebab bahan-bahan itu tak ada dalam bahasa Melayu dan tajuk yang khusus terdapat dalam kitab-kitab Arab. Itu pengajian di masjid secara kuliah umum yang sekadar memenuhi keperluan fardu ain untuk tuan beribadah dan mengenali Islam secara umum, tapi dengan konsep dan prinsip yang kami buat dalam tafaqquh fikih ini, pihak masjid dan kuasa kepada masjid dalam fikir kita tingkatkan untuk pengajian kita secara berkitab. Maknanya peningkatan daripada yang balik itu ialah kita lebih terfokus kepada bahan-bahan bacaan untuk saudara-saudari boleh membawa bekalan itu balik ke rumah, tengok, baca, dan itu mungkin lebih memantapkan lagi pahaman-pahaman yang boleh didapati. Jadi berbezanya di sini dengan yang di masjid biasa, yang ini tuan boleh merujuk di rumah, boleh membaca di rumah, dan tajuknya tertentu yang telah ditentukan oleh pihak pentadbiran kursus ini. Jadi itu perbezaannya. Tetapi tentang gaya penyampaian, seperti saya taklah terlalu banyak nak buah daripada gaya penyampaian biasa seperti gaya penyampaian yang berlainan seperti yang saya telah biasa-biasa buat. Melainkan kalau sampai ke satu-satu keadaan tertentu, saya perlu bergantung kepada slide dan sebagainya, itu kita tengok kepada keadaan. Tapi saya rasa taklah jadikan penutama sangat sampai setiap kali kita nak pakai, sebab kita nak bergantung sepenuhnya kepada nota yang ada di depan kita. Yang pertama. Yang kedua, apabila sampai Pak Faraid telah, saya akan menyentuh tentang Faraid ini perkara yang asas pembahagian secara syarak. Orang yang dapat berapa banyak, orang yang dapat banyak dan sebagainya berdasarkan hukum Faraid. Tapi bila datang tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah, melibatkan identik dan sebagainya, saya tak boleh cekap masalah itu. Kami di universiti pun bersyarat Faraid bagi kepada makna Faraid. Maka kita akan jemput orang itu sekali atau dua kali untuk menyelesaikan hal-hal pembahagian mengikut masalah yang memanggil secara membuat matematik dan sebagainya. Kita akan jemput orang itu mungkin dua kali sepatutnya tengok keadaan untuk membuat urusan tentang yang berkaitan dengan Faraid. Sebab pengajian Faraid adalah sebahagian daripada bab-bab nikah. Yang ketiga, saya akan berpegang pada buku review yang kedua. Kalau ini, saya selalu bincang dengan Tuan Haji Nazir. Saya terus pergi kepada tajuk nikah, bukan seperti tajuk-tajuk yang ada dalam ini. Kalau kita tengok bab juzuk kedua ini, dia bermula dengan ibah, luqarah dan sebagainya. Saya baca dua yang itu sebab saya tak tahu nak bagi yang satu ada ikut buku ni sepenuh atau ikut bab yang ada nikah. Saya sempat tanya pada pagi ini, dia pun hubung telefon tak dapat. Dia kata, Ustaz, buku pada nikah saja. Bab-bab mengenai muamalat mungkin kita minta orang lain pula sampai dah masa jalan. Jadi kerana itu kita kena beredar kepada
juzuk kedua atau jilid kedua. Yang keempatnya, pengajian ini walaupun nampak formal, berkitab dan sebagainya, tapi ianya masih berbentuk pengajian sukarela. Apabila sukarela kedatangan, dia tak diambil periksa, dia tak dibuat. Tetapi saya telah mencatatkan kepada Tuan Haji Nafiah, patut juga sikit sebanyak berbentuk ujian itu kita buat untuk menilai sejauh mana tuan-tuan dapat memetik dan dapat menguasai subjek yang dibuat. Sekurang-kurangnya dia datang, dia akan menjawab. Asasnya kerana tuan-tuan suka rela dan banyak. Jadi apabila tuan-tuan suka rela nak belajar, perkataan suka rela ini menjadi kata kunci untuk komitmen kalian. Saya takut apabila pesyarah itu tak sedap, aku tak nak pergi lagi ni, atau penikbala malah nak pergi lagi. Akhir-akhirnya daripada beratur-atur senarai ini, takut tinggal berpuluh-puluh. Sebab kesukarelaan itu dia bergantung. Kalau tak kita suka, tak payah bilang, tak seronok. Jadi kan macam itu saya harapkan, apabila benda itu berlaku dengan seriusnya, ramai yang macam itu naik turun banyak datang, sedangkan kita akan mengajar ini berbentuk urutan daripada muka ke muka, maka timbullah masalah kepada orang-orang yang selalu tak ada di sana. Jadi saya harap benda itu perlu kepada kesungguhan dan komitmen. Itu harapan. Semoga tak berlaku apa-apa muka yang membangkit. Tapi namun begitu, sebab ketidakpuasan hati, kami ini manusia biasa, bukan sempurna. Ada yang begitu, ada yang begini. Tuan-tuan nak cadangkan Syekh itu tak begitu cekap dan tak begitu sedap juga orang lain, cadangkan kepada pihak masjid, tidak ada masalah. Jangan sampai mereka tak suka kepada saya, tuan-tuan terus tak datang. Saya tanya, jangan begitu. Kami ini tak lebih daripada orang-orang yang telah diberi amanah, kalau-kalau boleh menyumbang, itu saja. Okey, selesai pendahuluan pagi ini. Kitab ini dalam tulisan Jawi. Saya tak tahu berapa ramai yang boleh baca Jawi, cuma kerana tahu yang boleh baca Jawi. Mau buat nampaknya 80% lebih baca Jawi. Yang tak akan nanti memang tak baca Jawi. Jadi solusinya kepada yang tak boleh baca Jawi dan macam mana? Saya tak tahu tanya Ustaz Nafiah ada atau tidak cetakan Umi. Saya tak tahu. Katanya ada, tetapi terjual atau tidak ada di pasaran kita, saya tak tahu. Jadi itu satu problem lagi lah. Jadi kalau bagi mereka-mereka yang tak boleh baca Jawi, nak selesai macam mana tu, kalau tanya pihak masjid lah, boleh atau tidak mendapat naskah tulisan Umi. So, ikut yang saya tahu kata ada tulisan Umi. Sebab sekarang ini tafsir-tafsir yang besar-besar dibuat oleh Jamki untuk menariskan pasaran terpaksa dicetak dalam tulisan Umi. Kalau buat nak tulisan Jawi, pasaran yang terhad, sebab pembacaan yang terhad. Jadi tafsir Pimpinan Rahman pun ada cetakan Umi terhadap Jawi. Fizilalil Quran pun macam itu juga. Dan banyak buku terjemahan Arab kepada bahasa Melayu dibuat dalam tulisan Umi. Masuklah iman kita baca. Sebab pembacanya membaca Umi. Jadi harapkan, tak tahu lah macam mana saya akan tanya Ustaz Nafiah, macam mana nak selesaikan bagi orang yang tak boleh baca Jawi. Ustaz Nafiah, kalau komen. InsyaAllah ada insyaAllah Umi. Okey, terusnya kita pergi kepada muka surat 71, perkahwinan. Ini hukum perkahwinan yang ada di sini. Sebut dua saja, tapi kalau baca kitab lain, dia boleh jadi 4-5 hukuman. Hukuman asal dari perkahwinan ini ialah sekadar, ada yang ulama kata, saya baca dulu yang ini ya.
cukup syarat-syaratnya, dia mampu, dia balik dan sebagainya, pakai elok dan dia kahwin, dan hukuman itu sunat. Tapi kalau dia tidak punya perbelanjaan, dia tak mampu, dia suruh perbelanjaan sini sebenarnya bahasa lama, bahasa baru. Kalau dia tak berkemampuan, tak mau. So saya mau pergi pagi tadi dah habis pukul 8, malam tadi pukul 10. Pagi ni petang ni ada lagi tak mau saya suruh makan cepat, orang lain tengok je lah. Bagi yang tidak mempunyai perbelanjaan, yang tidak berkemampuan, perbelanjaan ni bukan, yang tidak berkemampuan secara ekonomi, tak mencukupi perbelanjaan hidup, dia lebih afdal tak payah kawinan, dan dia banyak menahan nafsunya secara berpuasa. Tapi kita sebut mampu tak mampu di dalam pengertian di mana aras ini huraian. Aras kemampuan yang mesti ada banglo dulu kan? Ada mutokar dulu? Tidak, itu bukan kemampuan secara Islam. Kemampuan yang Islam tak, kemampuan asas yang hidup sebagai manusia normal. Ada pendapatan bulanan, boleh menduduki rumah, tak semestinya rumah sendiri. Dia mampu rumah sewa pun boleh. Cukup nafkah harian, tak mesti ada simpanan, tak mesti. Kalau kita tengok syarat-syarat nak zakat, nak bagi zakat, ada pendapatan bulanan, nafkah bulanan, nafkah harian. Kita saja meletakkan syarat mesti begini-begini, ada simpanan, itu kita. Tapi dalam keperluan perkahwinan, cukup perbelanjaan harian, cukup makan minum, cukup pakaian yang munasabah, pakai itu kita berkemampuan. Tapi kita sekarang kita meletakkan nilai berkemampuan itu dalam satu aras yang cukup tinggi. Setengah pun ada rumah dulu, ada tokar dulu, dia nak enjoy dulu. Akhirnya dia pilih perkahwinan sampai umur 35 mau kahwin. Jadi pada umur 35 mau kahwin, 40 mau kahwin, dia bercinta sampai 10 tahun. Tak tahulah dia lalui 10 tahun tadi, sejarah dia lalui 10 tahun tadi, selamat tak selamat, berapa kali putus, berapa kali sangkut, berapa kali skandal, kita tak tahu. Sebab benda itu syarat tak suruh. Sebab dia meletakkan kriteria mampu itu terlalu tinggi. Dia meletakkan sampai kena ada rumah, pendapatan sekian banyak. Apa saya tanya anak-anak muda, apa ukuran kemampuannya? Itulah. Mesti duit sekian banyak, simpanan sekian banyak, rumah ada duit, dia nak settle. Di benda ni saya jangka umur saya 40 saya boleh kahwin. Maka dengan sebab itu, apabila laki-laki yang layak kahwin tak kahwin, dia mendilihkan perkahwinan, maka pasangan-pasangan yang tak boleh kahwin, maka tak bolehlah anda tu banyak. Ikut nisbah di kawasan Lembah Kelang, 1 nisbah 16, 1 laki-laki nisbah 16 wanita. Punya lumayan. Tapi lumayan itu bukan mengatakan kata perempuan lebih ramai, tidak. Dalam statistik negara, jumlah perempuan sama laki-laki masih even 49-51, ada katakan 51 laki-laki 49 perempuan. Cuma di tempat-tempat tertentu itu di Lembah Kelang perempuan banyak. So perempuan yang berjaya tertumpu ke Lembah Kelang. Kemudian perempuan banyak sampai ke Menara Gading, laki-laki banyak sampai ke Pusat Serenti. Jadi nampak di atas perempuan banyak. Kebetulan tak ada perempuan yang berada di Menara Gading, gajinya lebih banyak, maka laki-laki nak minat dan tak sampai hati.
lah. Satu perempuan yang sampai jadi pegawai, jadi konsultan, jadi arkitek, jadi orang ini. Walaupun doktor pakar, upah pakai. Kerana doktor pakar tu walau kami tak kawin upah. Sebab calon yang sama dengan dia dah dirampas online. Sebab laki-laki itu tak nak ambil dia dulu sebab nak tunggu senior. Ini masalah sosial. Dan masalah sosial itu berbakti kerana kita mentafsirkan kemampuan itu dengan menggunakan timbangan emas, golden skill yang syarat tak untuk macam itu. Salah. Saya cukup syarat anak saya dia calon, silakan. Jadi jawabnya anak laki-laki cepat kahwin, 24, 25 kahwin, 24, 25 kahwin. Anak perempuan apakah daya la haula wala, sebab perempuan tetap menunggu. Kalau ada boyfriend pun dia tunggu boyfriend. Minat dia. Tak ada boyfriend kena tunggu 2-3 jenis tunggu. Tunggu dapat boyfriend dulu. Boyfriend tak ada, umur makin lewat, problem. Kerana kita meletakkan syarat kemampuan itu dan berbelanja itu terlalu tinggi aras. Maka kalau macam itu keadaannya, bukan hukum tu yang berubah, hukum tetap sunat, tapi mereka yang telah memayakkan sehingga benda itu menjadi mungkin bukan sunat lagi, wajib dia kahwin cepat. Tidak kemudian kejap, itu hukum sunat. Yang kedua hukum makruh. Sunat ini maknanya digalakkan, patut dia kahwin, dapat pahala, tapi tak kahwin tak berdosa. Kemudian hukum kedua makruh, tak digalakkan. Lawan sunat ialah makruh, lawan wajib ialah haram. Makruh maknanya tak begitu digalakkan, iaitu bagi mereka-mereka yang tidak ingin berkahwin kerana penyakit, sekiranya tidak ada perbelanjaan, kerana penyakit tak patut kahwin. Penyakit apa? Penyakit yang tak boleh kahwin, penyakit orang laki-laki, penyakit mandi pucuk, penyakit dan sebagainya lah. Atau penyakit kelamin, HIV, penyakit sifilis. Tak salah bagi nanya orang perempuan lagi. Ada kes jenayah dalam film moden. Seorang laki-laki dia kahwin sama perempuan, dia tak beritahu dia ada penyakit sifilis. Apabila dia kahwin, yakin kepada istrinya sama dengan suaminya orang boleh. Sebab dia tak rela kalau dia tahu suaminya penyakit sifilis. Kahwinannya ni persetubuhan itu persetubuhan tak rela. Sebab rela yang telah ditipu kerana tak beritahu kalau dia ada mengidap sifilis. Sampai macam itu sekarang, tapi tak percaya macam itu. Tapi boleh HIV, termasuk Johor, Selangor pernah buat, tak siap saya buat tes ujian darah, ada HIV KD atau tidak.
Dia tua sangat, tak patut buat dia kahwin. Tapi lagi tua sangat lagi nak kahwin. Sebab kahwin itu bukan semata-mata untuk yang itu, untuk teman hidup. Ya lah. Bagi orang lelaki, lelaki boleh langkah menduit orang kata dia nak kahwin. Maksud langkah menduit kita tak tahu apa maknanya. Makna tersirat mungkin yang itulah. Makna yang tersurat sebab orang lelaki ni payah nak tumpang anak-anak menantu. Jadi daripada dia tumpang anak menantu yang dia tak boleh terima, lebih baik dia tumpang satu orang lain yang sanggup jadi isterinya. Maka orang lelaki banyak prefer kahwin lagi. Orang perempuan apabila dah umurnya meningkat 50-an ke atas, tak boleh kematian suami kalau cerai, jarang yang kahwin, ada yang kahwin. Saya tak tahu orang perempuan tak kahwin kerana dia tak nak kahwin ataupun dia tak dibina keluar tidak. Tapi lazimnya orang perempuan tidak ada masalah kerana orang perempuan yang anak-anak mengalu-alukan. Kadang-kadang banyak saya tengok orang perempuan bukan kematian suami, dia lebih senang tinggal dengan anak-anaknya daripada dia kahwin baru. Apabila dia offer, ditawar macam mana, dah cukup lah, dah tua lah, nak kerja lain, dah okey dia tu lah. Dia sanggup untuk anaknya. Dan kerana macam tu, tak kahwin. Jadi, proses dia dalam keputusan itulah akan dilihat sejauh mana hukum itu akan jadi sunat ke, akan jadi makruh ke, akan jadi wajib ke. Jadi, di samping dua ini, ada lagi dua hukum lain yang tak dicatatkan di sini. Kalau tuan-tuan tengok di bawah terdapat bintang, hukum berkahwin boleh berubah, bersunat, berwajib dan sebagainya. Ya atau tidak? Jadi dia sebut misalkan dua hukum asal. Sebenarnya hukum asal kahwinan sunat atau tidak, hukum asalnya sekarang harus. Tapi dia boleh berubah jadi sunat apabila memenuhi ciri di atas. Atau dia jadi makruh apabila termasuk di bawah ni. Boleh baca jauh ya? Bagi sesiapa yang tidak ingin berkahwin kerana penyakit, sekiranya tidak ada perbelanjaan atau ada perbelanjaan tetapi ada ilat seperti itu. Ilat itu ada sebab. Arab sebut ilat. Ini kata jemaah dia tak nampak. Ilat ada sebab. Jika ada perbelanjaan dan tidak ada ilat, tidak ada alasan, tidak ada sebab. Ada perbelanjaan saya tak nak kahwin, tidaklah boleh makruh. Tetapi dia ingin bersunyi. Ini pun terjemahan tak payah. Dia ingin bersendirian kerana nak banyak beribadat. Bahasa Arab kata berkhulwat. Khulwat kita ni tangkap bahasa Arab. Dan khulwat di sini bukan yang itu. Khulwat sini ingin bersendirian nak beribadat kepada Allah. Kalau yang itu pendiriannya, kalau dia kahwin juga makruh. Kalau dia kahwin sebab dia nak khulwat ini, dia nak kahwin tengah malam, dia tak terikat, dia nak menangani junub dan sebagainya, dia boleh tahan nafsunya, hatinya dengan Tuhan, maka tak usah kahwin. Makruh boleh kahwin. Kalau dia fikir kalau dia kahwin juga kecewa isterinya, makruh. Tapi kalau bukan dengan tujuan ibadat, dia ada kemampuan, dia ada kesanggupan, sengaja aja tak nak kahwin, boleh menjadi makruh. Sunat itu. Itu yang tertera di atas ini. Yang tambahan, dia boleh menjadi wajib apabila dia berada dalam keadaan yang amat kritikal. Kalau tak kahwin mungkin dia masuk hospital, dah tekanan hidup, dah stimnya tinggi, RPM-nya dah cukup tinggi, tak boleh tak kahwin mungkin dia melakukan kegiatan sulit, wal'ayyadzubillah, mungkin dia berzina atau tak zina, dia buat tempat lain, masturbation dan sebagainya. Maka ketika itu wajib dia berkahwin kalau dia mampu. Kalau tak kahwin juga sampai terjebak pada maksiat haram. Itu hukum wajib. Hukum haram pula, dia sedar dia tak mampu, memang tak mampu betul, dia pula berpenyakit, ada masalah, tenaga batinnya tak memadai, berkahwin juga mengecewakan, haram dia kahwin juga. Bahkan kalau tersempat kes begini, si perempuan tadi boleh minta fasakh di mahkamah.
pulang pada dia, itu menjadi haram kepada dia pada dia kahwin. Kalau tuan-tuan tengok dalam falsafah kahwinannya macam ini beraya. Apa yang menjadi fokus puan? Apa yang menjadi pokok utama untuk menjadikan benda itu boleh kahwin atau tidak? Dua perkara. Ini beraya ini. Yang pertama, dia ada kemampuan tenaga batin dulu. Itu menjadi kira-kira penting untuk hukumnya bertukar kepada wajib boleh tak boleh. Kalau yang itu tak, okey tu satu kahwin. Apa keadaan untuk kahwin? Sebab tujuan utama perkahwinan ialah untuk melepaskan tuntutan tabi'i. Faham? Yang itu menjadi the center of the issue untuk kahwin atau tidak. Faham? Yang kedua, baru timbul kemampuan. Kemampuan di sini ialah kemampuan fizikal, tentang tadi lah, tentang tenaga batin tadi. Kemampuan kebendaan, boleh sediakan kemampuan perbelanjaan dan sebagainya. Mengikut tafsiran tadi. Jadi kalau kita tengok keseluruhan hukum ni semua berlegar kepada dua isu utama ini. Ya, tidak. Isu kehendak tabi'i seks dia, okey tak okey? Yang kedua, kemampuan dia secara material, sejauh mana dia berada dalam kumpulan yang macam mana. Itu yang membawa kepada hukuman itu boleh bertukar-tukar. Boleh faham? Tak faham atau sebagainya belakang tangan? Tak ada apa-apa? Sila. Pak kahwin ni seronok juga bagi yang belum kahwin atau yang tak kahwin. Saya pun masih seronok-seronok sikit-sikit kalau tak banyak-banyak sangat. Dan 64 tahun dah lebih hari. Ini bukan hujah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita cakap pak kahwin ini bukan cakap hujah. Dalam kitab-kitab kawinan kita yang penting, sampai dia bagi cerita bagaimana bentuk hubungan seks dengan isteri, apa yang kita boleh buat, apa yang tak patut buat, tak perlu dan sebagainya. Tetapi cara kumpulan, cara ulasan itu jadi kepada hujah atau tidak. Dalam hubungan suami isteri tidak ada sesuatu pun yang boleh dianggap hujah dan boleh dianggap rahasia. Maka dengan sebab itu, hadis kata, apabila anak-anak kamu dah mencapai 7 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Apabila 10 tahun, wajib mereka sembahyang. Disuruh mereka sembahyang, tak wajib lagi. Kalau tak boleh juga dia pukul. Apa maksud pisahkan tempat tidur? Apa artinya? Yang tersirat mereka apa maknanya? Apa maknanya? Takut-takut kakak abang dengan adik perempuan dah salah. Atau kalau tak terpisah dengan mak bapaknya, tidur sebilik, takut dia terserempak dengan benda yang mak bapaknya buat. Itu bukan cerita-cerita lama, dah berlaku. Dah berlaku ketika saya berada di London tahun 80. Ada sepasang suami isteri, saya tak nak sebut orang Malaysia yang tinggal di sana. Waktu musim sejuk, tak nak biar ni, nak jimatkan listrik, tenaga air condition heater, dia kerah semua anak-anak yang tidur di bawah. Sebab nak jimatkan listrik, pasang satu heater je. Maka semua anak-anak yang besar perempuan yang dah tidur sekali ke itu. Lagi sejuk, karena kaki dia berjalan jadi sedia, ialah dia umur 40-an. Sebagai suami isteri, melakulah belakang. Tiba-tiba besok, anak perempuan dia yang tak cukup umur, apa abang tak buat kepada adik, dia abang buat kepada mak malam tadi. Itu yang anaknya tanya bapaknya. Bapaknya kadang-kadang pengsan. Telah menimbulkan satu kesan psikologi trauma sepanjang hayat. Sebab itu hikmat hadis dan apa makna? Apa benarnya? Kerana berlegar di sekitar isu hal
Yang si istri sanggup bersalin sampai 12 kali, sekali nak bersalin dia kadang mati. Tapi mengapa pernah tidak sanggup? Karena proses nak mendapat anak itu melalui proses nikmat, proses lazat, proses seronok. Tapi kalau bukan melalui proses nikmat, proses lazat, proses seronok, lama dan dunia dipupus, manusia tak nak ulang sanggup bayar. Kalau kita tetap melalui proses seronok, itu hikmahnya. Sebab itu Tuhan kata dalam ayat surah Al-Fatihah, "Ulaqlanya sabit ma'i Tuhan jadikan manusia daripada air yang cukup hina, yaitu air mani yang didapati ketika berkahwin dan ketika hubungan seks, tetapi kemuliaan yang tersirat di dalamnya. Ada? Maka dengan sebab itu, hina benda itu, bagaimana kita melayan? Melayan dengan zina, melayan dengan anak wanita, melayan dengan hina anak manusia itu. Tapi kalau kita menjadikan hubungan seks itu cara yang aman, ultimate dalam hidup kita, kita menjadikan hubungan seks itu acara puncak sebagai suami isteri, dan kita jadikan itu juga sebagai salah satu sumber rezeki untuk mendapat anak. Sebab itu kita baca Allah Marzak wartubni an-nar tadi. Waktu kita nak buat hubungan itu, anak itu sebagai rezeki, maka ketika itu hubungan seks itu menjadi climate pada kenikmatan hidup. Jadi soalnya esensi kita menerima bentuk hubungan seks di dalam rumah tangga. Jadi isu hukum ini berlegar di sekitar perkara itu. Saya tahu saya lebih menikmati. Okey. Kerana hukumnya boleh jadi sampai 5. Boleh jadi haram, boleh jadi wajib, mengikut situasi yang saya tambah tadi. Kemudian kita pergi pula kepada 1126, memilih istri. Kalau dalam bahasa fiqh dipanggil khitbah, meminang. Nak meminang. Memilih bakal istri. Diutamakan pilih gadis. Ini tak maaf lah. Perempuan kejadian ini. Sikit-sikit gadis kami yang tak gadis jangan buat. Nabi tersebut, kalau kamu nak kahwin, pilih yang darah. Ya saya tak nak komen yang banyak nanti. Ruang Umanli malah percaya. Terus saya buka sikit boleh ya? Boleh ya? Boleh tak ya? Bagi orang perempuan, dia memilih lelaki sama ada teruna ataupun dah tak teruna, sama saja. Ada. Kan seorang gadis dia pilih orang lelaki yang dah kahwin, dengan dia pilih lelaki yang dah teruna, sama saja. Tentu berterima ya. Tapi bagi orang lelaki sangat dia memilih gadis yang memilih perempuan yang dah kahwin belayan. Di segi lain mungkin yang dah kahwin lebih lama, tapi di segi apa saya cakap, bahasa yang masuk panciran, di segi love and affection dan juga kenikmatan hubungan seks, maka orang gadis. Oh, kalau gadis kali pertama tapi lepas itu tak gadis lagi lah. Ceritanya macam itu. Kalau perempuan yang pernah menikmati hubungan seks dengan orang lain, ini sebab saya cakap sebab saya belajar sikit seksologi. Saya tak belajar sebab saya cakap. Kalau perempuan atau lelaki yang pernah kahwin dengan perempuan yang pernah kahwin dengan lelaki lain, dibimbangi kalau dia tidak, maka tak setanding dengan bekas suami dulu. Timbul masalah psikologi, timbul compare dan akhirnya cita-cita tak elok akan berlaku. Itu yang pertama. Kemudian kerana perempuan yang dah kahwin dengan perempuan yang belum kahwin juga berlainan dari segi maturity-nya, maka ketika itu Islam menggalakkan kita kahwin yang belum, yang masih gadis. Tapi isu ni tak serius sangatlah saja. Kau tahu, kecuali
kecuali dia kata dengan ada ukuran seperti lemah alat kelamin, lemah alat kelamin yang sampai kahwin begini, atau sesuatu tujuan seperti menjaga keluarga. Dia kahwin bukan tujuan hubungan seks, sekadar nak menjaga. Katalah dia dah ada isterinya, dia kahwin lagi satu, perempuan tu dah mungkin dah besar, dia kahwin juga mana nak tolong. Tapi sebenarnya tak elok. Tujuannya bukan macam itu. Tolong dia boleh bagi hantar kebajikan, dia boleh bagi duit setiap bulan. Tapi dah menjadi isterinya tu ada kewajipan tersendiri. Apa kewajipan? Kalau tuan-tuan tengok orang yang dimadukan, dia nak suami itu adil di segi nafkah zahir, pemberian duit belanja. Adil itu bukan mesti sama banyak, itu kemampuan, itu status. Kalau perempuan yang orang kaya kita bagi lebih sikit lah. Dan yang keduanya adil di segi mati giliran. Dia tak kata adil di hubungan seks. Dia tak kata adil di hubungan seks. Maknanya suami ini dia kena balik tidur rumah isteri yang kedua, yang pertama, mengikut perjanjian yang telah dibuat. Kata dia pecah, dia kahwin katalah 4 rumah isteri pertama, 3 rumah isteri kedua setiap minggu, atau sebaliknya 3 rumah isteri pertama, 4 rumah isteri kedua. Dia kena balik rumah isteri pertama, walaupun balik tidur semata-mata tidur, tak mesti ada hubungan. Sebab mereka nak tutup hanya sekadar bagi. Kata atau bagi, mana bagi giliran tidur. Tak semestinya giliran begitu. Ada setiap kali giliran ada hubungan seks, tak semesti. Hubungan seks itu bergantung kepada situasi. Cuaca mendung, gelap dia tak jadi. Cuacanya cerah, berseri, alam sekitarnya baik, dia bersemangat, dia jadi. Tapi biar tu benda tu jadian, yang bukan dirancangkan lebih awal. Yang penting dia kena balik tidur. Sebab tidur bersama itu salah satu kewajipan yang mesti dia adil, balik. Apa yang nak berlaku lepas tidur tu tajuk lain. Itu ulama tak concern pada itu. Bermakna di sini keperluan kepada rumah tangga bukan sekadar yang itu, tetapi ingin ditemani oleh suaminya. Kalau suaminya pergi rumah isteri muda pun, 3 hari dia akan balik, dia boleh letak apa-apa harapan nak baik kira-kira apa benda. Itu tujuan-tujuan sampingan. Jadi apabila nak kahwin yang kedua, isteri pertama tu nak besar, tak balik terus, anak juga harap sepanjang masa terharap kepada suami itu. Dia kata, saya balik bukan ada faedah apa. Saya tak perlukan dia tak perlukan saya. Awak tak baca fiqh, awak balik bukan yang itu saja, awak perlu balik tidur bersama. Itu yang dikelaki secara fiqh. Faham? Kalau tuan-tuan ditakdirkan nak jadi madu, ingat petua saya pagi ini. Jangan lupa. Itu syarat. Bahkan ada membuat perjanjian. Berapa malasan, tak balik, cantik. Saya berada dalam situasi yang saya tahu ni. Itu yang pertama. Yang kedua, beragama. Maksud beragama sih bukan saya beragama Islam. Dia ni mutadayyin, maknanya orang yang berpegang pada agama, bukan beragama sekadar dia Islam saja. Sebab Nabi kata, "Fasfar lizatin qariban yadaka." Kamu adalah pilih perempuan yang berpegang pada agama. Kerana ini tangan kau akan jadi senang, berkat itu senang lena. Maka pilihlah isteri yang berpegang kepada agama. Tapi ada saya cakap dengan kawan saya, ada seorang yang kawan, dia pilih cantik dulu kata agama dia nak bodoh. Sebab kita cantik tak boleh nak dipindah. Belum hari kita tak cantik sampai habis. Jadi saya cantik dulu. Beragama itu boleh kita pindah atau yang kaji bagi kita tak jauh. Dia kata begitu. Tapi akhirnya dia menjadi mangsa kerana pilihannya salah. Kerana terlalu mengutamakan cantik, dia telah diperkosakan oleh suami isterinya sampai ke habis itu merana. Dia tak boleh ubah orang yang isteri. Sebab itu jangan tolak cakap Nabi. Kalau kita pandai macam mana nak utamakan Nabi cakap, iaitu pilihlah
keturunannya, keceritaannya, dan keagamaan. Tapi pilih yang agama itu. Karena pilih yang agama banyak menyelesaikan. Tiba-tiba dia letak keceritaan nomor satu jumpa. Dia merasa. Saya pernah ambil, saya tak jadikan kriteria cantik itu kriteria nomor satu. Tapi kriteria keagamaan. Tapi faedahnya, saya mendapat faedah banyak. Dia mengatakan pilih keagamaan. Isteri saya di sini ada barisan ketiga. Saya tak segan cara mendampingi. Yang ketiga, cantik. Cantik itu sensitif juga tersebut. Jadi perempuan yang tak cantik bukan tak boleh kahwin. Cantik ini bukan pandangan pengadil pertandingan itu cantik. Cantik kepada pandangan mata suaminya. Kalau perempuan itu hitam kepada dia cantik, lebih baik daripada putih yang dia tak cantik. Pakai hitam cantik pada dia. Cantik itu berkesan subjektif lah. Kalau tuan-tuan tengok perempuan Afrika yang telinga sampai kepala bawah itu yang cantik. Yang tetapi telinga sampai ke belakang itu cantik. Tapi yang telinga macam kita ni tak cantik. Yang hidungnya dan tepung itu cantik. Tapi yang hidung macam kita tak cantik. Jadi cantik dia cantik pada pandangan bangga suami. Maka benda itu subjektif. Saya rasa seorang kawan isteri saya, dia berkenalan dengan girlfriend dia waktu itu. Alhamdulillah dia kahwin. Dia orang kata, kau yang kau kenal kepada perempuan tu namanya, saya sebut namanya. Kau kenal kepada A yang di mana dia lawan? Tak apa lama perempuan tu. Dia kata, cakap bahasa Kedah saja. Aku ambil mata aku dibuka mata apa tahu? Faham tak saya? Maknanya cantik pada mata aku tak mesti cantik pada mata kamu. Cantik pada mata kamu tak mesti cantik pada mata aku. Jadi kalau macam itu kau senyap. Kata perempuan ni rumah tangga yang aman damai sampai sekarang. Yang kamu telah memilih menjadi kriteria cantik sahaja sebagai kriteria utama. Yang naik mahkamah berserang lagi dengan perempuan tu. Siapa itu? Cantik lah yang jadi kriteria utama. Tanpa menepikan keagamaannya, tanpa menepikan latar belakang, dia cantik, maka pilihannya, maka naik mahkamah tu, mahkamah siapa dia yang bersebanyak tiga. Saya tak sebutnya, tuan-tuan tahu. Sebab mereka tukar hierarki cantik meletak di atas berlawanan dengan tuntutan agama. Yang keempat, berketurunan dan anak ramai. Berketurunan ini adalah latar belakang keluarga yang baik, bukan keturunan dan seritu terus muda. Maksudnya daripada keturunan yang baik. Maka kita kena siasat. Nanti kena anak luar nikah. Teruk dia buat. Ialah kalau anak luar nikah bukan salah dia, mak bapaknya salah. Tapi begini, saya terjumpa banyak peristiwa orang-orang yang menepikan masalah keturunan. Asal kita berkenalan melalui kelab malam, berjumpa dalam parti kahwin, tiba-tiba terdapat dengan satu orang yang berketurunan, mak bapaknya tak kawan, maknya dengan bapaknya berkedudukan tak kahwin, tak apa sampai habis. Banyak isteri yang mengajar, satu keluarga atau anak-anaknya semua ada masalah di sekolah. Apabila pihak sekolah siasat, kenapa? Rupanya bapaknya namanya tak pernah dikahwini secara resmi, dapat anak beli mana-mana. Anaknya semua menjadi problem di sekolah. Ya, sebab kita tak kisah sama keturunan. Sebab itu kita lah keturunan. Nak melakukan hubungan seks ada doanya. Supaya waktu kita melakukan hubungan seks, Allah jauhkan syaitan yang mengganggu kita. Dan jauhkan syaitan juga daripada bakar anak yang dilahirkan ini. Sebab itu kalau kita tengok, kalau anak-anak tertunggu, anak-anak terketat, anak-anak orang yang baik, walaupun anak dia tentang desain dia pun baik. Ya. Tapi kalau anak-anak penyamak, anak-anak ujungnya orang yang makan beri bapaknya tak tentu, walaupun bagi bapak kadang-kadang tak jadi baik. Maka perlu kita ambil keturunan dalam perspektif ini untuk menjaga kita tak tersalah pilih. Jangan terlalu mudah sangat cinta tidak mengenal sepadan cinta tidak memilih buku jalan sana. Itu cakap Laila Majnun. Dalam alam realiti, faktor keturunan yang baik ini menjadi penentu juga.
Saya target untuk dapat 13 orang anak dengan isteri saya. Sampai isteri mendengar dari paling ke lain. Jangan macam itu. Nanti perempuan tetap jadi isteri, perempuan jadi gelang buat anak. Jangan macam itu. Saya bang anak banyak ni, saya ada sedikit banyak reservation. Islam menggalakkan kita dapat anak banyak. Nanti kata sebenarnya Nabi berbangga dengan banyak umat. Itu betul. Tangan al-walu depan ini ubah yang dikasih umat. Tangan al-walu berwalu. Saya ini ubah yang dikasih umat. Kamu menikahlah dengan umat yang boleh berikan banyak dan banyak, tapi aku nak berbangga banyak umat. Tapi janganlah membebankan isteri mesti bersalin setiap tahun seorang. Kalau tidak marah isteri. Tak betul. Kita tengok bukan. Yang tengok kita tengok fakta sejarah. Nabi sendiri anaknya 7 mati. Dengan isterinya Khadijah. Dengan isteri lain kita tak tahu. Adakah isteri lain semua mati? Tapi orang tak tahu lah sebab. Mengapa ya? Yang pertama, segi fakta. Yang kedua, mengikut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Terus orang perempuan demi nak menjaga tubuh badannya yang seksi, boleh menjarakkan kelahiran anak supaya hubungan seksnya dengan isterinya tidak, dengan suaminya tidak terjejas. Sampai macam itu sekali. Sebab banyak laki-laki yang datang ini, dia mula merayau apabila isterinya dalam batang. Kalau terap sangat dalam batang, jadi masalah. Jadi Imam Ghazali kata boleh dijalankan perkahwinan dalam kitab Al-Mustasfa. Kemudian dalam falsafah jarak kelahiran anak, ayyadhna hawlahuna hawlaini kamilain. Mereka hendaklah menyusukan anak itu selama 2 tahun. Itu ayat Quran. Mana menyusukan anak ini 2 tahun, 24 bulan. Dalam ayat yang lain, hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Dia mengandung dan bercerai susu selama 30 bulan. Apabila kita taufik dua ayat ini, bermakna mengandung menyusu disebut 2 tahun, bermakna 24 bulan. Dan ayat yang satu lagi dia kata mengandung dan bercerai susu selama 30 tahun. 30 bulan. Faham tak? Maknanya kalau nak menyusu 2 tahun, bermakna mengandung sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya tak? Faham tak ni? Dengan sebab itu fiqah kata mengandung yang paling minimum untuk disahkan akan diberikan kepada bapa ialah mengandung yang jangan kurang dengan 6 bulan. Kalau seorang perempuan dia mengandung dengan suaminya bawah 6 bulan dia melahirkan anak, tak boleh diberikan kepada bapa. Sebab mengandung itu tak sah secara syarat. Faham? Tapi kalau dia mengandung 6 bulan 10 hari dia bersalin, walaupun anak itu dengan laki-laki lain luar nikah, boleh diberikan kepada bapa yang baru. Itu dipanggil Cina betul ya? Boleh. Sebabnya berdasarkan dua ayat ini ulama telah kesimpulan bahawa minimum untuk mengandung yang boleh disah tarafkan, boleh diberikan ialah 6 bulan. Maksimumnya tak kira. Jadi maknanya apabila mengandung dan bercerai susu 30 bulan, faham tak? Bermakna dalam ayat juga dia kata bercerai susu saja 2 tahun, bermakna mengandung tak kurang dengan 6 bulan. Faham? Jadi ayat ini ulama kata menunjukkan secara tak langsung ada unsur perancang keluarga. Maknanya seelok-eloknya janganlah mengandung kali yang kedua sebelum cukup 30 bulan. Lebih lagi baik. Faham tak? Faham tak? Faham tak macam-macam saya jadi? Jadi ulama dapat kesimpulan daripada kedua ayat ini, sebaik-baik nak mengandung kali yang kedua tadi jangan kurang daripada 30 bulan tempohnya. Lagi jauh lagi baik. Tiba-tiba ada tokoh-tokoh mengatakan siapa tahu tak apa. Tokoh tu cakap emosi. Emosi sangat-sangat tak betul segi fakta, tak betul di
dari segi logik, tak betul segi kesihatan, tak betul segi ilmiah. Emosi, karena kita beranak banyak-banyak. Beranak, dan beranak banyak-banyak yang macam mana? Mak kita dulu boleh beranak sampai 13 tahun apa sebab? Dia mula kahwin umurnya 13 tahun. Masuk 15 dia anak seorang. Sampai 25 sempat dapat 5 orang. Kita 25 baru mula kahwin. Dia dapat 5 orang dah. Kemampuan perempuan kahwin dalam sekitar umur 33 sehingga 35 terbaik. Sampai 40 tak elok. Kalau kahwin juga mungkin anak dia down syndrome dan sebagainya. Kita kata kalau dia belakang tahun. Jadi dia nak kerja dari umur 25 sampai 38 tak sempat dapat berapa orang. Maka dia tak setiap tahun. Sedangkan maknya tu boleh dapat walaupun 10 orang. Sebab dia boleh jalan 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Sebab dia mudah awal. Faham tak? Jadi janganlah bodoh sangat mentafsirkan agama ini itu kekuasaan sendiri sampai mengenapikan penemuan ilmiah, sampai menolak ketentuan hukum syar'i, sampai tak rasional, sampai membebankan perempuan dengan perkara yang tak bersalah. Ini cakap orang yang tahu. Jangan terima komen-komen banyak yang sebab kalau mati, kalau mati syahid dan mati mana? Tak ada istri mati syahid dan mati mana? Tapi banyak terlalu emosi, tak betul sikap macam itu. Tapi kalau berdua sanggup melalui bapak-bapak yang macam itu, silakan. Tapi tak betul. Kalau sampai setahun seorang itu perutnya tak sempat nak kembali pada normal. Perutnya tengok macam mengandung 24 jam. Isteri tengok, suami tengok tak selera. Terus selera suami hilang selera juga, disalahkan isteri. Tapi kamu bebankan isteri nak mengandung saya tahu macam mana? Tapi tak sempat nak kembali. Sehingga di satu pengalaman yang saya dapat yang paling menyedihkan, satu orang dia nak berhubungan seks dengan isterinya, tak sampai sempat tembok 40 hari lepas kahwin. Dia kata mana ada hari dia tak balik. Awak ada hari dah semua 15 hari boleh. Maka ditunggangan sebab berlaku 15 hari. Badan tak sempat kembali apa lagi. Saraf-saraf semua tak boleh lagi. Mengikut ilmu kesihatan, kalau dia berhubungan seks dalam keadaan begitu punya cepat, perempuan itu tak sempat berdatang haid kali lagi dan lagi-lagi mudah kan? Maka perempuan itu akhirnya jadi ya pucat, lesu, letih dan sebagainya kerana antara suaminya macam itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya pernah melihat perempuan yang terpaksa menghadapi kehidupan yang macam ini. Saya terbayang suami dia harimau ganas yang macam mana, buaya ganas yang macam mana, macam ini. Adakah ini kehendak isterinya tulis ini ataupun kerana kejahilan mereka dalam memahami agama? Faham? Saya terbayang macam ini. Saya terbayang macam ini. Sebab itu ada yang kata kalau mengandung itu boleh dipilihkan antara suami isteri. Suami kena mengandung sekali saja dia bertobat, dia tak nak mengandung dah. Tapi malamnya yang kena mengandung itu isterinya saja. Maka dia boleh letak syarat macam-macam. Jadi yang malamnya isteri. Sebab persegi tekahnya, proses nak jadi mengandung atau tidak banyak ditanya suami. Tak biasa juga banyak cerita. Macam ni lagi. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, keturunan baik saya cakap tadi. Yang keenam, bukan dari keluarga terdekat. Ini pun masalah. Sebab itu kahwin sepupu tu boleh, tapi tak elok. Lagi jauh, lagi asing, lagi baik. Sebab itu orang kahwin dengan bangsa lain yang tidak ada kenang-kenang, lagi cerdik anak-anak. Kalau kita tengok cross breed, kalau binatang tu cross breed ni lagi-lagi bagus binatang tu kan. Kuda dia dengan kuda dia pula ini catur bulu lagi hebat pula dia lah. Jadi manusia punya kalau orang Melayu kahwin orang Arab anak-anaknya bagus, tapi kahwin itu baik. Yang kahwin dengan keluarga terdekat tak bagus dia agama Islam tak bagi. Kalau kita tengok secara fakta ikut pakar psikologi, banyak
berkahwin terdekat sangat. Saya ada di Bali, saya bapak saudara saya sendiri. Dia kahwin sepupu. Duduk dalam sebuah rumah, cuma layar kahwin saja. Ke semua anak-anaknya 4 orang. Inilah agama nak baca Quran tak boleh. Cara berfikir pun atas sikit pada normalnya. Dia ada 2 di sana yang pernah disebut sama ada otaknya lemah atau dia akan mengalami kecacatan fizikal. Kadang-kadang dia menjadi budak Down syndrome sebab terlalu dekat. Mengapa begitu? Ada 2 sebab. Ini sebab banyak maklumat saya. Yang pertamanya kromosom dekat-dekat kromosom benih. Dia tak banyak berpisah. Dia masuk dalam satu kromosom yang hampir sama. Tak bagus di segi pembenihan. Yang kedua yang paling kesan sekali, hubungan seks ini lagi klimaks nafsunya lagi baik, lagi tinggi syahwatnya lagi baik. Tiba-tiba dia terpaksa serupa dengan sepupu dia yang dia rasa adalah adik ke isteri, rasa jana saudara ataupun adik tertanam rasa sepenuh. Ya, ini menjejaskan kualiti sperma yang ada. Maka dengan sebab itu Islam aman-aman tidak menggalakkan perkahwinan dengan saudara terdekat walaupun boleh sepupu misalnya. Lebih-lebih lagi kalau sepupu sebelah bawah. Sebelah mak kurang sikit. Sebab benih yang asas itu menjadi kebanyakan sebelah bawah. Kemudian tajuk selanjutnya, tak tahu saya nak bagi soalan soal jawab atau tidak macam Ustaz. Tuan-tuan nak tanya apa? Sila. Adakah saya nak baca terus? Ada apa soalan? Sila. Sila. Jangan segan, apa segan ni. Saya kagum dengan tuan-tuan yang gentleman dan gentlewoman yang berada di sini. Ya, silakan. Dari segi perbezaan umur, mana yang paling ideal? Yang paling ideal sekali. Dia kaedahnya tak begitu ada. Sebab kalau kita tengok antara Nabi dengan Khadijah, Nabi 25, Khadijah 40. Tapi itulah isteri yang paling amat sekali. Ketika dia bersama Khadijah itu dia tak pernah kahwin dulu. Sehingga orang kata, apalah Khadijah pakai, apalah jamu dia amalkan macam itu sekali. Nabi itu nak tak kahwin orang lain. Jaraknya 15 tahun. Tapi pada Khadijah mati, dia pasang satu demi satu. Dia kahwin dengan Aisyah. Aisyah waktu itu umur 9 tahun. Dia dah 50 lebih lah. Dan selepas itu cinta Nabi pada Aisyah melebihi yang lain. Walaupun lainnya sama, tapi sayang dia pada Aisyah yang lebih. Hadisnya banyak. Jadi ketika ini tentu sekalian, tidak ada satu kriteria yang konkret nak mengatakan siapa lebih tua yang paling baik. Cuma begini, ada satu ayat Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ya, anak-anak itu cuba bagi dia sikit. Dia jemput dia nak beritahu dan dia tak faham, sama ayah dia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki sepatutnya dia dominan ke atas. Dominan sini bukan ke atas yang lebih. Sepatutnya dia jadi leader nomor pertama laki-laki. Punca kira seperti laki-laki. Mempunyai ketokohan laki-laki. Nak mendapat kriteria itu lazimnya takkan dapat kalau laki-laki itu muda daripada perempuan. Faham? Lazimnya. Kita bicara lazimnya lah. Maka lazimnya sewajarnya baik laki-laki terlebih daripada perempuan. Walaupun kita setahun 2 tahun itu patutnya. Tapi dalam keadaan sekarang ini kriteria itu tak menjadi ukuran sangat. Saya beberapa menantu selaki-laki ada yang muda sikit daripada anak saya, tidak ada masalah. Tapi yang ideal ni yang ditanyakan oleh Tuan Haji tadi, seboleh-bolehnya kalau boleh kita tentukan, eloklah perempuan lebih
sikit dalam 2-3 tahun. Jangan sampai sama anak muda. Payah dia. Saya tak faham apa dia payah dia itu saya tak tahu. Sekarang saya tak tahu. Perempuan dia Aisyah dalam sekitar umur 50, 52. Itu jarang. 48, 49. Yalah. Kita nak siap fizikal. Laki-laki selagi dia boleh langkah betul. On dia. Baterinya mungkin jadi cas banyak masa. Apabila sampai saat begitu, kalau perempuan dari sebagian keperempuanan dia telah mula terjejas, ditambah pula dengan penyakit dan sebagainya, ditambah karena umurnya tua dia berhenti dulu. Pusingannya takut ini menjejaskan hubungan suami isteri secara intim. Ini saja pesan. Maka ini saja pesan yang mengapa yang idealnya sebaiknya laki-laki itu. Itu aspek itu saja. Kalau aspek itu tak jadi masalah, go tidak ada masalah. Orang perempuan itu, maka harap-harap itu yang ideal. Saya rasa saya jawab soalan. Ada soalan lain? Tak ada, kita sambung. Saya akan motivasi muslimah ya. Lihat bakal suami isteri. Kita kata cinta dulu nanti, merendah dulu. Bawa lah datang di mata supermarket tak mau kahwin. Macam mana hukumnya? Bakal suami dan isteri sunat melihat antara satu sama lain sebelum membina. Boleh tengok. Dia guna perkataan setakat tengok, setakat melihatnya. Selain daripada auratnya, selain daripada padahal dia boleh tengok. Selain jangan pada lain daripada auratnya. Dia boleh tengok. Aurat yang boleh tengok cukup lama, tangan. Sebab tangan sini nak melihat sejauh mana dia putih atau jerat mukanya, nak tengok kejelitaan. Kakinya dengan tujuan untuk tengok dia ni lupakan pada besar pada kecil pada rebuh. Sebab orang dulu orang Islam pakaiannya bertutup semuanya. Dan sekarang kita tak payah tengok segala kaki segala orang. Tengok pada jauh tak orang berapa inci, 35, 24, 36 tahun. Tapi ini secara ideal. Bakal suami dan isteri boleh sunat melihat. Harus lelaki melihat akan perempuan yang merdeka tujuan ini. Perempuan merdeka ni pertama dulu, perempuan tu ada yang tak merdeka. Apa? Sekarang tentu saja semua boleh tengok. Cuma sekarang ini isu yang berbangkit daripada peristiwa ini. Kita baca dulu muka surat berikutnya. Harus kedua-dua calon suami isteri ulangi melihat. Tak pasti kalau kita tengok kali kedua. Jika kalau masing-masing ingin berhajat kepadanya supaya nyata keadaan sunat tak tertipu. Saya akan ulas yang ketiga ini. Ini bagi mengelakkan rasa tidak puas hati, penyesalan yang mungkin timbul selepas kemudian. Begini. Daripada tiga-tiga kriteria yang dibolehkan sekadar melihat, tak lebih boleh pegang-pegang, jauh lagi nak keluar sama-sama, nak bercium jauh lagi. Dia boleh cakap melihat. Melihat itu boleh ulang kali itu. Setakat itu yang Islam lagi. Lebih daripada itu tak boleh. Cuma masalahnya begini. Di kampung saya waktu saya kecil dulu ada berlaku satu peristiwa. Ada dua budak perempuan, anak perempuan ya. Anak pertama dengan anak kedua. Anak pertama tak lawa sikit. Anak kedua tu lebih lawa. Orang kampung pergilah tengok nak minat. Dia tunjuklah anak yang kedua. Supaya orang tertarik lebih lawa. Waktu malam akad nikah, nama dia tak tahu, dia tunjuk dah ini yang nak kahwin ni. Nama dia boleh beritahu. Dan kalau kita tu nama yang pertama, dia boleh tunjuk dia yang kedua. Kata nama yang pertama Aisyah, yang kedua nama Fatimah. Jadi yang datang Fatimah, yang kedua yang awal. Tapi dia
cuma tukar identiti. Dalam keadaan begitu, kalau laki-laki merasa tertipu, boleh dia cakap, oh, tak cakap rumah, tapi betul-betul tipu tukar identiti anak. Maka dengan sebab itu diulang, takut tersilap. Tapi sekarang ni benda ni tak mungkin berlaku. Bukan setakat dia tengok, dia dah pegang semua. Jadi hukum yang ada sekarang ni bukan hukum Islam lagi dah. Hukum moden. Saya nak kita tahu pun tak boleh. Sikit sebanyak berlaku pada anak kita. Saya sikit sebanyak berlaku juga. Saya bukan malaikat. Cuma alhamdulillah, walaupun tidak lagi bapak-bapak yang hendak bagi tadi kita berakhir dengan kahwin, alhamdulillah. Tiada, walaupun sikit sebanyak kita terbuat benda yang Tuhan tak bagikan. Tapi pada sampai merendah siang malam keluar berdentik datang balik pukul 1 pukul 2, tiba-tiba tak jadi kahwin. Apabila jadi macam itu, siapa yang merasa? Inilah tuan-tuan sekalian, orang-orang yang terlalu understanding, yang terlalu gentleman, yang membiarkan anak-anak sampai tak nak tegur keluar malam. Inilah tajuknya betul-betul seperti itu. Cuma tajuk ini secara klasik yang kita lihat. Sekarang ini kita boleh tukar kepada pergaulan awal sebelum kahwin. Itu maknanya. Faham? Tajuk ini kalau sekarang itulah, iaitu pergaulan bebas yang berlaku sebelum kahwin atas janji nak kahwin. Apabila tak jadi, siapa yang berani? Kadang-kadang bukan setakat itu dah jadi, dah bertetap terjadi, dah berlaku persetubuhan. Jadi kerana macam itu, Islam tak bagi. Saya, tuan-tuan bertanya macam tak syukur. Saya apabila saya dah anak, saya telah termasuk dalam babak ini. Maka saya terus pressure anak saya, bila lagi. Bila anak saya yang tak kahwin, 3 orang tu tak sempat dia kenalan lebih setahun. Secara yang intim lah. Cuma yang pertama tu, sebab dia bagi sama pada tingkatan 3, dia kenalan lama tu lah. Walaupun ngaji di tempat pelayanan, dia nak bagi sekali. Kuat tak, dia pada tingkatan 3, mereka kenalan sampai ke jenjang kelamin 8 tahun dia tunggu. Itu betul kalah saya dan isteri saya. Sebab dia boleh macam itu sekali. Berkenalan pada tingkatan 3 sampai buat jenjang kelamin, sampai umurnya 8 tahun lebih aku kahwin. Berkenalan secara pelajar tapi tempat-tempat pelayanan. Tak lain intim. Tapi yang dua lagi, intimnya tak sampai setahun. Saya terus press kahwin. Jadi akhirnya ketiga-tiga itu berakhir dengan jaya. Cuma secara yang lebih sulit lagi saya tak tahu lah sejauh mana keintiman mereka. Saya nak tanya banyak-banyak ke isteri saya malam, dan tanya-tanya apa banyak-banyak kita dulu macam mana. Jadi dia suka refer kepada kita dulu. Saya pun diam dan ucapnya. Jadi kerana macam itu, saya selesaikan saya macam itu. Kerana itu, bagaimana nak selesaikan tajuk ini tuan-tuan sekalian, kita semua menghadapi satu dilema. Rupanya ada anak perempuan baik, anak laki-laki baik. Tapi jangan kamu kata kalau kita biar sampai jadi macam wow putusan, sampai bebas kita tak tahu untuk pangkal. Sebab berbahaya kita yang tanggung. Sebab dalam segi pendidikan dan sebab perangkaan yang didapati itu, sebab berlaku sebuah mahram perzinaan ini kerana pergaulan bebas yang tidak terhad. Sebab pergaulan bebas itu tentu antara muda-mudi. Apabila kita sebut muda-mudi, tentu anak-anak kita semuanya. Yalah. Jadi yang ini saya kah dalam keadaan melihat dia dah kontrol begini sekali. Yalah. Ini kan kita bukan setakat melihat, tapi kita membiarkan mereka keluar balik pukul 11 malam. Yang ini kita jaga betul. Sebab sikap kita yang ada mata melihat, ada telinga kita mulut, tak tegur anak, tak tegur, takut anak itu kecil hati sebagainya, tak boleh. Anak-anak saya menyadari benda ini, maka dia tak mempermainkan pertanyaan saya. Saya serius dan mereka serius. Akhirnya, alhamdulillah semuanya. Saya tak boleh nak tak kaedah macam mana sebab benda ini. Memang syarat dia kata macam itu je. Kalau kita bagi 1000 alasan tak, walau ustaz dia nak kenalan dia dulu, nanti tidak. Kalau kita kata itu perlu, macam tu orang dulu tak kenalan sebelum capai kebahagiaan sampai ke akhir hayat, tak cerai berai pun.
bagaimana nak mengawal ini kita sendiri letak kaedah yang diberikan oleh ulama. Kadang melihat sahaja, melihat pun dengan keadaan tadi. Hanya sekali yang kedua, tiba-tiba kita bukan setakat melihat, merasai keindahan yang mati pun dah ada. Di sini saya pergi tuan-tuan sekalian. Kalau ada hubungan bakal nak kahwin, atau ada terlalu hubungan seks belum kahwin, lepas tu dah kahwin juga, banyak hubungan ni rumah tangga tu berakhir dengan diserai-berai. Sebab trust, saling percaya antara dua, makin hari makin lupus, makin hari makin lupus. Sebab mereka telah melanggar batas-batas Allah. Tilka hududullah fala taqrabuha. Batas-batas Allah, mengapa kamu melanggar yang zina? Apabila mereka langgar, walaupun mereka kahwin selepas itu, macam-macam obat, pembadan sebagainya akhirnya guna. Kata seorang perempuan, dia nak tahu keturunan suaminya itu baik tak baik. Setiap mana suaminya atau bakal suami, boyfriend, boleh mengawal nafsunya ketika bersama dengan dia. Sengaja elak dengan tempat sulit. Kalau nak bertemu di tempat awam, ialah sekadar di tempat pengajian. Ini tak. Kalau nak bertemu, nak buat dating tak, kena awal tak tengok. Kena pergi jauh-jauh, sengaja cari penyakit. Di situ orang boleh nilai dah sejauh mana keturunan bakal dari suami ini. Saya tanya pada anak saya tentang religius ini, bakal satu dari anak, satu ke yang kedua laki-laki, dia kuat agama atau tidak? Anak saya jawab, bapa, dia kedua orang laki-laki yang siap. Tapi mari masa sembahyang, dia dulu yang memperingatkan adik. Tempat nak sembahyang, dia dulu yang cari tempat untuk sembahyang. Maka saya dengar sejuk lah sikit. Bakal nanti saya ni abang religius lah sikit. Itu pun dah tak baik orang sebenarnya. Tapi sekumpulannya ada bukti. Kata dia mencari yang agak keagamaan. Ini dah nak keluar malam. Siapa tengok? Nak pergi tempat orang tak kenal. Macam jauh dari sekitar pagi ini. Boleh bagi orang kenal. Apa tujuan? Orang tak tengok. Malam. Orang tak kenal. Tak apa maknanya itu semua. Cuba bagi tahu saya. Jadi kalau si perempuan boleh nilai itu siapa dia, laki-laki ni memang macam ni. Kalau laki-laki perempuan mengajarkan macam itu, bisa kurang zaman perempuan, zaman tu macam itu. Belum main-main, kita pergi tempat ramai. Kita berkenal tempat yang agama tengok, tak jadi fitnah. Kita terus pergi tempat-tempat terpencil, terus keluar malam. Sekurang-kurangnya walaupun kita tak boleh mengikuti kaedah 100%, tapi kita telah mengambil perhatian perkara yang tersirat di sebalik kaedah. Iaitu tidak terjebak dengan maksiat. Sekurang-kurangnya. Saya rasa cukup sekarang itu. Ada 5 minit lagi, siapa yang akan tanya apa? Alhamdulillah untuk penabrehan. Maafkan saya, salah silap dan sebagainya. Banyak saya memberi feedback tambahan selain pada apa yang